Selamat sejahtera kepada Encik Atif dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lalia Yunci adalah wakil daripada kumpulan 22 untuk membentangkan soalan 1G bagi latihan 7. Dalam soalan ini, kita perlu mendapatkan nilai-nilai dan vektor-vektor eigen bagi metrik A yang berikut. Tentukan sama ada A terpemenjurukan dan berikan sebabnya. Tuliskan D jika A terpemenjurukan. Dalam soalan ini, metrik A yang diberi adalah dalam bentuk berikut. Pertama sekali, kita perlu mencari nilai-nilai eigen bagi metrik A tersebut. Cara kita mendapat nilai-nilai eigen ialah kita menyelesaikan persamaan cilian. Apa itu persamaan cilian? Iaitu kita samakan penentu bagi metrik A tolak lambda I ini dengan kosong. Dan penentu bagi metrik A tolak lambda I ini juga dikenali sebagai polinomial cilian. Perhatikan di sini, metrik identiti yang ditambah adalah bersaiz 3 darab 3 disebabkan metrik A kita bersaiz 3 darab 3 juga. Maka kita akan dapat metrik A tolak lambda I kita dalam bentuk berikut. Seterusnya, kita perlu mencari penentu bagi metrik tersebut. Perhatikan di sini saya melakukan pengembangan kofaktor pada baris pertama bagi metrik A tolak lambda I. Dan kita akan dapat penentu bagi metrik tersebut adalah dalam bentuk negatif lambda kuasa 3 tambah 3 lambda kuasa 2 tolak 2 lambda. Seterusnya, kita perlu samakan penentu ini dengan kosong. Iaitu kita nak selesaikan persamaan cilian. Akhirnya kita akan dapat nilai eigen kita adalah 0, 1 dan 2. Selepas kita mendapat nilai eigen, kita perlu mencari vektor-vektor eigen yang sepadan dengan nilai eigen masing-masing. Cara untuk mendapatkan vektor-vektor eigen, saya menggunakan cara menyelesaikan SPL homogen berikut. SPL homogen ini adalah dalam bentuk berikut, iaitu metrik A tolak lambda I darab dengan vektor X sama dengan vektor sifar. Sekarang kita pertimbangkan nilai eigen kita pertama, iaitu 0. Kita masukkan 0 ke dalam SPL homogen tersebut, iaitu kita masukkan 0 dan kita akan dapat SPL homogen kita dalam bentuk begini. Seterusnya, kita selesaikan SPL homogen ini dengan menggunakan cara penghapusan Gauss-Jordan, iaitu menurunkan metrik imbuhan bagi SPL homogen ini ke dalam bentuk BEPT dengan melakukan OBP. Daripada metrik imbuhan tersebut yang dalam bentuk BEPT, kita dapat X1 tambah X3 sama dengan 0, X2 tambah X3 sama dengan 0. Perhatikan di sini, baris terakhir bagi metrik imbuhan tersebut, semua pemaksudnya adalah sifar. Maka di sini wujudnya pemboleh ubah bebas, iaitu X3. Maka kita andaikan X3 sama dengan S. S ini adalah sebarang nombor nyata. Maka kita dapat X3 sama dengan S, X2 sama dengan negatif S, dan X1 sama dengan negatif S juga. Dan kita tulis semula set penyelesaian bagi SPL homogen tersebut. Kita dapat X1, X2, X3 sama dengan S darab dengan vektor negatif 1, negatif 1, 1. Maka kita boleh simpulkan bahawa vektor-vektor eigen yang sepadan dengan nilai eigen 0 adalah dalam bentuk berikut. Seterusnya, kita timbangkan nilai eigen kita yang kedua, iaitu 1. Kita lakukan proses yang sama, iaitu masukkan nilai 1 ini ke dalam metrik A tolak lambda I dan kita akan dapat SPL homogen kita dalam bentuk berikut. Seterusnya, kita turunkan metrik imbuhan bagi SPL homogen ini dengan menggunakan cara penghapusan Gauss-Jordan. Dan kita akan dapat metrik imbuhan kita dalam bentuk BEPT adalah seperti berikut. Daripada metrik imbuhan ini, kita boleh mengetahui bahawa X1 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0. Perhatikan di sini, wujud lagi pemboleh ubah bebas, iaitu X2. Maka kita andaikan X2 sama dengan T, di mana T ini adalah sebarang nilai nyata. Maka kita boleh tulis set penyelesaian bagi SPL homogen tersebut adalah dalam bentuk berikut, iaitu X1, X2, X3 sama dengan T darab dengan vektor 0, 1, 0. Dan kita boleh simpulkan bahawa vektor-vektor eigen yang sepadan dengan nilai eigen 1 adalah dalam bentuk berikut. Seterusnya, kita timbangkan nilai eigen yang ketiga, iaitu 2. Guna cara yang sama, kita masukkan nilai 2 ini ke dalam metrik A tolak lambda I dan kita dapat SPL homogen kita dalam bentuk berikut.
Seterusnya, kita menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan matrik imbuhan yang dalam bentuk BBT. Dalam matrik imbuhan bentuk BBT ini, kita mengetahui bahawa X1 adalah X3 sama dengan kosong, X2 adalah X3 sama dengan kosong. Perhatikan di sini wujud lagi pembalik ubah bebas, iaitu X3, maka kita antaikan X3 sama dengan Z, di mana Z ini adalah sebarang nombor nyata. Maka kita dapat X3 sama dengan Z, X2 sama dengan Z juga, dan X1 juga sama dengan Z. Maka kita tuliskan set penyelesaian bagi SPR homogen tersebut adalah X1, X2, X3 sama dengan Z darab dengan vektor 1, 1, 1. Maka kita boleh simpulkan bahawa vektor-vektor eigen yang sepadan dengan nilai eigen 2 ini adalah dalam bentuk berikut. Okey, maka dalam penyiraan sebenar tadi kita dapat 3 nilai eigen yang berbeza dan setiap nilai eigen mempunyai vektor-vektor yang sepadan dengan masing-masing. Maka dengan menggunakan teorem 4/6, kita boleh simpulkan bahawa matrik A kita terpenjuru kerana matrik A kita bersaiz 3 darab 3 dan matrik A ini mempunyai 3 nilai eigen yang berbeza, maka A adalah terpenjuru. Disebabkan matrik A terpenjuru, maka kita boleh tulis matrik D, iaitu satu matrik berpenjuru. Caranya senang saja, kita masukkan nilai-nilai eigen yang kita dapat dalam berpenjuru utama bagi matrik D ini. Dan ini adalah matrik D kita. Dan D ini adalah satu matrik berpenjuru. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada Encik Atif dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Lim Shien dan saya ialah wakil bagi kumpulan 22 bagi membentangkan latihan 8 soalan 1I. Latihan 8 soalan 1I. Berdasarkan jawapan latihan yang lepas, jika A terpenjurukan dan gunakan D untuk dapatkan nilai A kuasa 7 dan juga tentukan sama ada matriks A adalah perpenjurukan ortogon. Dan diberikan A adalah dalam matriks bentuk sebegini, dan daripada soalan latihan 7, matriks A adalah terpenjurukan, maka D adalah negatif 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2. Dan daripada nilai-nilai eigen, lambda 1 sama dengan negatif 1, lambda 2 sama dengan 1, lambda 3 sama dengan 2. Kita perolehi vektor eigen P1 adalah sama dengan negatif 1 berdua, negatif 1 berdua, 1. P2 adalah negatif 1, 1, 0, dan P3 adalah 1, 1, 1. Maka kita boleh dapatkan matriks P macam ini. Untuk dapatkan P songsang, kita boleh gunakan penghapusan Gauss-Jordan untuk dapatkan P songsang. Dan seterusnya, kita boleh, semua ini adalah step penghapusan Gauss-Jordan untuk dapatkan P songsang, dan P songsang akhirnya akan dalam bentuk sebegini. Dan kita kena tentukan P songsang darab dengan A darab dengan P ada tak sama dengan D. Maka kita masukkan P songsang darab dengan A darab dengan P, dan seterusnya kita dapati bahawa matriks adalah sama dengan D. Oleh kerana A terpenjurukan dan P songsang darab dengan A darab dengan D sama dengan D matriks berpenjuru, maka D kuasa K sama dengan P songsang darab dengan A darab dengan P dan semuanya kuasa dengan K. Dan macam mana kita dapatkan P songsang darab dengan A kuasa K darab dengan P ini? Sebagai contohnya, kita gunakan K sama dengan 2. Dan dia akan jadi D kuasa 2 sama dengan P songsang darab dengan A darab dengan P dan semua kuasanya dengan 2. Dan seterusnya, D kuasa 2 akan jadi macam ini. Sebab dia kuasa 2, maka saya tulis 2 kali. Dan seterusnya, P boleh darab dengan P songsang dan cari identiti. Maka D kuasa 2 akan P songsang
darab dengan A, dan sini ada satu A lagi, dan darab dengan P. Dan identiti darab kepada matriks ini akan jadi yang sama punya matriks. Maka kita boleh tulis macam ini, P songsang darab dengan A, sebab A ada 2. Jadi kita kena tulis 2 dan P di sini. Dalam general form, kita boleh tulis D kuasa K sama dengan P songsang darab dengan A kuasa K darab dengan P. Dan akhirnya kita akan dapatkan yang equation ini. Dan seterusnya kita nak cari A kuasa K. Dan macam mana kita cari A kuasa K? Kita guna balik yang equation ini, D kuasa K sama dengan P songsang darab dengan A kuasa K darab dengan P. Dan kita nak cari A kuasa K. Maka kita kena jadikan P songsang ini dan P ini hilang. Dengan ini, kita kena darabkan P di sebelah kiri A kuasa K dan P songsang di sebelah kanan. Juga yang sama, kita juga kena tulis di sebelah kiri sini P di kiri dan P songsang di kanan. Maka yang P darab dengan P songsang ini akan jadi identiti, dan A kuasa K tulis balik, dan ini juga akan jadi identiti. Yang sebelah kiri punya tulis saling balik. Seterusnya, identiti darab dengan A kuasa K darab dengan identiti akan jadi A kuasa K balik, dan yang sini kita tulis seperti biasa. Kita akan dapat equation ini. Okey. Seterusnya, soalan nak kita cari A kuasa 7. Maka, kita masukkan 7 ke dalam K, dan kita akan dapat P darab dengan D kuasa 7 darab dengan P songsang. Di sini adalah D, sini adalah D kuasa 7, sini adalah P songsang. Dan kita darabkan P darab dengan D kuasa 7 dulu, dan seterusnya baru darab dengan P songsang, dan kita akan dapatkan A kuasa 7 di sini. Dan seterusnya, soalan nak kita cari A adalah terpenjulukan berotokon atau tidak. Dengan ini, A terpenjulukan otokon jika dan hanya jika A adalah simetri. Apakah itu simetri? Simetri ialah A sama dengan A ubah duduk. Maka, perhatikan bahawa A adalah dalam bentuk matriks sebegini. Maka, A ubah duduk juga macam ini. Didapati bahawa dalam soalan ini, A adalah sama dengan A ubah duduk. Maka, A adalah simetri. Maka, A adalah terpenjulukan ortogon sebab A terpenjulukan ortogon jika dan hanya jika A simetri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Ong Jing Shen daripada kumpulan 22 untuk menerangkan latihan 9 soalan 1I. So, saya akan tentukan sama ada T5 adalah perjuangan yang ketat. Diberikan T5 adalah matriks daripada matriks 2 darab 2 kepada matriks 2 darab 2, dan T6 adalah matriks 2 darab 2 kepada R segala nominator. So, kita andaikan TA adalah T matriks A, dan kita akan dapat hasil ini. Dan kita andaikan TB adalah hasil ini, akan dapat TA tambah B akan dapat hasil ini. Dan ini adalah julat T5, dan kita boleh asingkannya menjadi T matriks A tambah T matriks TB, yaitu TA tambah TB. So, dia memenuhi syarat pertama, yaitu TA tambah B sama dengan TA tambah TB. So, kita akan tentukan syarat kedua. So, kita andaikan CTA sama dengan T kurungan C matriks A. Dan kita akan darabkan C ke dalam semua elemen dalam matriks A. Dan kita akan dapat sulihannya, yaitu tambahan kedudukan 2 ni, yaitu A11 tambah C22. Lepas itu kita akan vektor C, dan kita akan dapat C sulihan A. Dan kita akan dapati yaitu sama dengan CTA. Bagi C adalah skala nominator. Oleh kerana TA tambah TB sama dengan TA tambah TB.
dan CTA sama dengan TCA. Bagi C skala numerator, maka T5 dikenali sebagai perjalanan linear. So, kita akan tentukan T6. T6 adalah daripada matriks 2 darab 2 kepada skala numerator, yaitu kepada suruhan A. Kita andaikan TA sama dengan T matriks A, yaitu A11 tambah dengan A22, yaitu suruhan A. Seterusnya, kita andaikan TB sama dengan T matriks B, yaitu B11 tambah B22, yaitu suruhan B. Kita akan dapat TA tambah B sama dengan T matriks A tambah matriks B. Dan kita akan dapat hasil ini. Kita akan dapati suruhannya adalah 1 tambah B11 tambah A22 tambah B22. Seterusnya, kita boleh asingkannya dalam kurungan A11 tambah A22. B11 tambah B22, yaitu suruhan A tambah suruhan B, yaitu TA tambah TB. So, syarat pertama telah dipenuhi. Seterusnya, kita akan andaikan TCA sama dengan T C matriks A. Kita akan tarakkan semua elemen dalam matriks A dengan C. So, kita akan dapati suruhannya ialah CA11 tambah CA22. Seterusnya, kita akan faktorkan C keluar, yaitu menjadi seperti berikut. Dan kita akan dapat C suruhan A, yaitu CTA. Syarat pertama dan syarat kedua telah dipenuhi, maka T6 dikenali sebagai perjalanan linear daripada matriks 2 darab 2 kepada R skala numerator. Kita tengok gambar aja ni. Ini adalah hubungan T5, T6 darab T5. Sini T6, sini T5. Origana T5 adalah daripada matriks 22 kepada matriks 22. T6 adalah daripada matriks 22 kepada skala numerator. Maka hubungan ini adalah tertalif. So, T5 adalah daripada matriks 2 darab 2 kepada matriks 2 darab 2 adalah perjalanan linear dan T6 juga adalah perjalanan linear. Maka daripada teorem 5.2, T6 darab T5 juga satu perjalanan linear. Teorem 5.2, jika TU kepada V dan SV kepada W perjalanan linear, maka S darab TU kepada W juga satu perjalanan linear. T5, T6 tidak tertalif kerana T6 adalah daripada matriks 2 darab 2 kepada R dan T5 adalah matriks 2 darab 2 kepada 2 darab 2. Kodomain T6 dan domain T5 mempunyai ruang vektor berbeza. Hubungan ini adalah tidak tertalif. Kita boleh rujuk gambar aja ni. Sini ada T5, sini ada T6. T6 adalah matriks 2 kedua kepada R. Manakala T5 adalah matriks 22 kepada matriks 22. Ini dua adalah ruang vektor yang tidak sama. Hubungan ini adalah tidak tertalif. Okey, soalan seterusnya, kerana T5 darab T6 tidak tertalif, kita cuma nak tunjuk inti dan juga bagi T6 darab T5. Kita rujuk kepada gambar raja ini dulu. Kita guna contoh TV kepada W. Inti T adalah segala nombor vektor dalam V kepada vektor sifar W. Manakala jumlah T adalah segala vektor dalam V yang membentukkan kepada satu region dalam W, iaitu jumlah T. So, kita andaikan T6 darab T5A sama dengan vektor sifar, iaitu hasil kepada suruhan A sama dengan sifar. Maka T6 kurungan T5A sama dengan sifar. T6 kurungan T5 matriks A sama dengan sifar, maka kita akan dapati suruhannya, iaitu A11 tambah A12 tambah A22 adalah sama dengan sifar. So, kita akan dapat inti T6 darab T5 adalah set matriks A di mana A11 tambah A12 tambah A22 adalah nombor sifar. Kita akan cari jumlahnya. Andaikan X selesai kepada jumlah T6 darab T5. Bagi sesuai dengan matriks A,
yaitu sasek kepada matriks 2 tak 2 sehingga kan T6 golongan T5 matriks A sama dengan X. So kita akan dapat T6 dan julat T5, ini julat T5 sama dengan X. So kita akan dapat surihannya julat T6 darab T5 sama dengan sek X, yaitu skala nomor nyata. Okey, so soalan seterusnya, tentukan sama ada perjemahan linear 1 ke 1. Oleh kerana T6 darab T5 bukan 1 ke 1, so kita boleh guna contoh penyangka untuk jawab. Contoh penyangkanya, andaikan A sama dengan negatif 6, 1, 7, 5. Kita akan dapat T6 darab T5A sama dengan T kurungan TB matriks A. So kita akan dapat T6 negatif 5 matriks negatif 5, 1, 7, 5. Yang 5 ini adalah negatif 6 tambah 1, yaitu A11 tambah A12. So kita akan dapat sama dengan sifat. So kita akan andaikan lagi B sama dengan 1 negatif 6, 7, 5. B tak sama dengan A. So T6, T5 sama dengan T kurungan TB matriks B, dan kita akan dapat surihannya ialah negatif 5 tambah 5, yaitu nombor sifat. Perhatikan T6, T5 A sama dengan T6 darab T5 B, tetapi A tidak sama dengan B. Maka T6 darab T5 bukan perjemahan linear 1 ke 1. Selain itu, kita juga boleh membukti menggunakan teorem 5.4. Andaikan TV kepada W adalah satu perjemahan linear, maka dua ini adalah setara. Terdapat inti T6 darab T5 tak semestinya sama dengan vektor sifat. So, A11 tambah A12 tambah A22 adalah sifat. A21 ini boleh menjadi apa-apa nombor nyata. So, menurut teorem 5.4 perjemahan linear, T adalah 1 ke 1. Salam sejahtera Encik Atif dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ramya Katirisun dan hari ini saya mewakili kumpulan 22 akan membentangkan soalan 1E dari latihan 10. Kumpulan kami diberikan soalan 1E di mana T5 sama dengan T1 gubahan T2 dan Q sama dengan 111 sifar. Bagi soalan Roman 1, kita perlu dapatkan matriks piawai T5. Berdasarkan soalan 1A, kita tahu bahawa T1 sama dengan R2 memetakan pada R2. T1 adalah matriks YX sama dengan XY, manakala T2 pula adalah R memetakan kepada R2. T2 matriks X sama dengan X2X. Jadi, matriks piawai bagi T1 adalah sifar 1, 1 sifar dan matriks piawai bagi T2 adalah 1, 2. Dari soalan yang diberikan, dari soalan E, T5 adalah T1 gubahan T2. Jadi, matriks piawai bagi T5 adalah 2, 1. Soalan Roman 2, jika penjelmaan 1 ke 1, cari penjelmaan songsangan T5. Berdasarkan takrif bagi penjelmaan songsangan, kita perlu buktikan bahawa TU sama dengan TV mengimplikasikan U sama dengan V. Jadi, T5U sama dengan T5V, di mana vektor UV adalah unsur dalam R, vektor U sama dengan U1 dan vektor V sama dengan V1. Melalui pengiraan ini, kita dapat menunjukkan bahawa 2U1 sama dengan 2V1, maka U1 sama dengan V1. Jadi, dibuktikan bahawa T1 dan T2 adalah penjelmaan linear 1 ke 1. Daripada teorem 5.6, kita dapat tunjukkan bahawa T1 gubahan T2 juga 1 ke 1. Maka T1 gubahan T2 boleh songsang. Untuk mendapatkan penjelmaan songsangan, kita andaikan A, B adalah unsur dalam jilat T5, maka bagi setiap unsur X dalam R, T5X sama dengan AB. Dengan ini, kita tunjukkan bahawa 2XX sama dengan AB, maka 2X sama dengan A, X sama dengan B, jadi A sama dengan 2B.
Maka julat T5 sama dengan 2BB. Songsangan T5 adalah julat T5 memetakan kepada R, di mana songsangan T5 2BB adalah sama dengan B. Soalan Roman 3, dapatkan matriks penjelmaan T5 BVQ. Daripada soalan kita tahu bahawa BV adalah sama dengan 1, Q sama dengan 1, 1, 1 sifar. Jadi, T5 matriks 1 sama dengan 2, 1 sama dengan 1, 1, 1 tambah 1, 1 sifar. Jadi, matriks T5 BVQ sama dengan 1, 1. Soalan Roman 4, bagi pengoperator linear dapatkan matriks penjelmaan T5 QBW dan T5 QQ. Untuk soalan 1E, disebabkan V dan W bukan ruang vektor yang sama ataupun R bukan sama dengan R2, maka ia bukan pengoperator linear. Maka soalan ini tidak dapat diselesaikan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera Encik Atif dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Heng Chong Ken dan saya adalah dari kumpulan 22. Hari ini saya ingin membentangkan soalan 3I untuk latihan 11. Dalam soalan ini, diberikan hasil darab terkedalam U dan V adalah dari B2 ke R seperti ini, yaitu hasil darab terkedalam piawai. Dan set Q adalah set asas bagi V, dan set Q adalah seperti ini. Terdapat 3 vektor dalam set Q, yaitu saya namakan sebagai U sifar, U1 dan U2. Soalan pertama, tunjukkan bahawa Q bukan asas berortogon bagi V. Untuk menunjukkan bahawa Q bukan asas berortogon bagi V, kami perlu tunjukkan bahawa hasil darab terkedalam bagi ketiga-tiga pasangan vektor dalam set Q adalah tidak sama dengan sifar. Oleh itu, kami lakukan hasil darab terkedalam bagi ketiga-tiga pasangan vektor iaitu U sifar dengan U1, U sifar dengan U2 dan U1 dengan U2. Dan kita boleh dapati bahawa ketiga-tiga pasangan ini, hasil darab terkedalam ketiga-tiga pasangan ini tidak sama dengan sifar. Maka kita telah tunjuk bahawa Q bukan asas berortogon bagi V. Soalan kedua, dapatkan asas berortogon bagi V dengan melakukan proses Gram-Chis ke atas Q. So, apakah itu proses Gram-Chis? Saya telah dapatkan nota ini dari nota kuliah. Dan kami andaikan set Q adalah suatu asas bagi ruang hasil darab terkedalam terhingga V. Dan terdapat 3 vektor dalam set Q iaitu U sifar, U1 dan U2. Langkah pertama, andaikan V1 daripada ketiga-tiga mana-mana ketiga-tiga vektor ini. Dan di sini saya andaikan V1 sama dengan U sifar. Maka V1 sama dengan 1 tambah X tambah X square. Langkah kedua, andaikan V2 sama dengan formula ini. Dan U1 dari sini adalah dari sini. Maka kita letakkan vektor ini di sini. Dan hasil darab terkedalam U1 dan V1 kami dapatkan nilai 9. Dan kami masukkan 9 dalam sini. Dan norma V1 square adalah sama dengan 3. Dan kami masukkan nilai 3 dalam sini. Dan V1 adalah dari sini. Maka kami selesaikan formula ini dan kami boleh dapat bahawa V2 sama dengan X tolak X square. Langkah seterusnya, kita andaikan V3 sama dengan formula ini. U2 adalah dari sini, U2. Dan hasil darab terkedalam U2 dengan V1, kita dapatkan 6 dan kita masukkan nilai. Dan norma V1 square adalah 3 dan kita masukkan. Dan V1 adalah V1 di sini.
dan kita masukkan V1. Dan hasil darab ke dalam U2 dengan V2 adalah negatif 1. Lepas tu kita masukkan nilai negatif 1. Dan norma V2 square adalah sama dengan 2 dan kami masukkan nilai 2. Dan V2 di sini adalah dari sini yang tadi kami dapat. Lepas tu kami selesaikan, kami dapat V3 adalah seperti ini. Maka kami telah dapat asas berortogon bagi V, yaitu asas berortogon adalah seperti ini. Kalau kita nak cek sama ada ketika tiga vektor ini asas berortogon atau tidak, kami boleh lakukan hasil darab ke dalam terhadap tiga pasangan, yaitu V1 dengan V2, V1 dengan V3, dan V2 dengan V3. Kita lakukan hasil darab ke dalam terhadap ketiga pasangan ini dan kita boleh dapati ketiga pasangan ini kita akan dapat nilai sifar. Maka kita boleh tunjukkan bahawa ketiga vektor ini adalah asas berortogon. Soalan ketiga, kita perlu dapatkan asas ortonormal bagi V. So, untuk mendapatkan asas ortonormal, kita kena jadikan vektor yang dalam asas ortogon menjadi unit vektor. So, untuk jadikan ketiga vektor ini menjadi unit vektor, kita perlu carikan panjang setiap vektor. Dan di sini kami dapati bahawa panjang V1 adalah square root 3 dan sini panjang V2 dan sini panjang V3. Dan untuk mendapatkan asas ortonormal, kita bahagikan vektor dengan panjang yang kami dapatkan masing-masing. Bahagikan dan kami dapat asas ortonormal adalah seperti set ini. Itulah sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.